Assalamualaikum and welcome to my channel guys. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni supaya channel aku ni boleh grow dan juga berjaya dekat YouTube guys. I really appreciate support. Teruskan lagi sokongan korang. Haha, korang masih pelik apa pasal Nas pakai jubah ini kan? Nak cerita true crime tapi pakai jubah kan? Mestilah pakai jubah guys sebab kita menyambut Hari Raya Aidiladha dan aku nak ambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua orang dan aku just nak ucapkan yalah, have fun, enjoy dengan korang punya keluarga yang tersayang, but please ingat untuk sentiasa jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan korang. Okay, yang penting bila korang balik kampung tu, pergi dan juga balik dengan selamat. And yes, raya kan, mesti makan sedap-sedap guys. Okay, so aku harap korang enjoy lah korang punya Hari Raya Haji pada tahun ini Dan yes, of course lah, kes-kes COVID ni macam biasa lah. Okay, korang pun tahu apa nak buat. Okay, jaga korang punya whatever yang kena mengenai COVID ni kan. Korang pun tahu, tak perlu untuk aku remind kat korang kan. And yes, please have fun dengan korang punya keluarga, rakan-rakan baik korang semua kan. Okay, have fun and be safe. So, untuk kisah true crime hari ni, cerita apa yang aku nak sampaikan dekat korang? Okay, kisah dia adalah berkaitan dengan seorang lelaki yang muka dia memang baik gila guys. Muka dia macam muka orang biasa, muka nerd kan. Okay, tetapi macam biasalah serial killer ni, setengah tu muka tak ada pun muka penyangak bagai kan. Tetapi mereka mempunyai satu sifat yang begitu gelap, yang begitu menakutkan dalam diri mereka tau. Dan lelaki ini memang tak jauh lah daripada orang yang mempunyai ciri-ciri yang macam tu. Dan lelaki ni namanya adalah Alexander Pichushkin. Susah sikit nak sebut Okay, sebab dia ni berasal daripada Rusia. Dan dia punya case ni kan, bagi aku dia punya kaedah agak unik guys. Okay, of course setiap serial killer memang ada dia punya kaedah masing-masing, modus operandi masing-masing. Okay, tetapi yang ni kan, mamat ni kan, dia somehow dia menarik perhatian aku guys. Okay, sebab kaedah dia bukan dari segi nak pakai pisau ke, nak makan paru-paru orang ke, tak ada guys. Okay, tetapi kaedah pembunuhan dia kan adalah berdasarkan satu permainan board game. Dan board game itu adalah papan catur ataupun chessboard. Korang tahulah kan, yang hitam putih tu kan, yang queen boleh makan semua, yang kuda bergerak huruf L tu kan. Itu je yang aku tahu pasal chess sebab aku tak reti guys nak main catur-catur ni So macam macam mana dia nak buat dia punya pembunuhan menggunakan chessboard kan. Inilah dia. Itulah kerja aku, nak sampaikan cerita true crime ni dekat korang. Okay, so macam biasa tak apa membuang masa lagi guys. Macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Permainan catur ni kan, dia adalah satu permainan yang memang tak asing daripada semua orang guys. Okay, and seperti korang tahu, game catur ni dia memerlukan ketepatan seseorang dan juga dia punya kecerdikan untuk mengatur strategi dan juga muslihat untuk mengalahkan dia punya pihak lawan. So memang tak heranlah kalau permainan ni kan, dia memang ramai orang suka main game ini guys. Okay, sebab dia memang satu permainan yang agak susah, tetapi dia adalah satu game yang interesting apabila mereka punya strategi ataupun taktik itu menjadi untuk mengalahkan pihak lawan dia. Tetapi selain dengan permainan yang mengasah otak ni kan guys, ternyata ada perkara lain yang berkaitan dengan catur yang mempunyai unsur-unsur kegelapan. Dan apa yang dimaksudkan dekat sini adalah kewujudan pembunuh bersiri yang dikenali sebagai The Chessboard Killer. Alexander Pichushkin ataupun nama sebenarnya adalah The Chessboard Killer. Nama dia memang kurang dikenali dibandingkan dengan pembunuh-pembunuh bersiri yang legenda, okay, seperti Jack the Ripper, The Zodiac Killer dan sebagainya. Okay, tetapi dia punya reputasi dia sebagai pembunuh bersiri tidak boleh dipandang remeh guys. Aku boleh kata mamat ni memang dahsyat mat. So kenapa aku cakap dia punya pembunuhan itu tak boleh dipandang remeh kan? Okey, sebab lelaki yang berasal daripada Rusia ni kan, dia telah dilaporkan telah membunuh sekurang-kurangnya 48 orang. Banyak weh, 48 orang tu Kau jangan main.
Okey, jadi nama gelaran The Chessboard Killer itu diberikan kepada Alexander disebabkan dia telah ditahan oleh pihak polis pada tahun 2007 di mana sebuah papan catur di dalam sebuah kotak ditemui di tempat kejadian. So, menurut anggaran pihak polis, tarikh tersebut iaitu 2007 ada kaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Alexander, dan daripada penemuan ini adalah di mana dia telah mendapat nama samarannya itu, which is The Chessboard Killer. Alexander Pichushkin dia telah dilahirkan di Moskow pada 9 April 1974, dan ketika dia masih kecil, Alexander ni kan dia didapati kan dia tengah main buaian main buaian dekat taman perumahan dekat rumah dia. Okay, and somehow sambil dia duduk main buai tu kan, dia terjatuh ke belakang guys. Mungkin dia tak stabil ke apa kan. Okay, and bila dia jatuh ke belakang tu, macam biasalah, bila jatuh dia bangunlah balik kan. Okay, tetapi once dia bangun balik selepas dia jatuh pada buaian tu, buaian yang tengah menghayun ke depan tu telah menghentak di bahagian depan kepala dia guys. Boleh padam mat kalau kena macam tu sebab yelah, seat buaian tu bukannya lembut bukannya ada span ke apa bai, either ada plastik ke besi bai. Memang boleh knockout lah cerita dia. Tetapi kejadian itu tidak membahayakan langsung lah dekat nyawa si Alexander ni. Okey, tetapi bagaimanapun ia sangat disyaki bahawa kemalangan itu ada kaitan dengan siri pembunuhan yang bakal dilakukan oleh Alexander pada kemudian hari. Jadi selepas itu Alexander dia telah membuat scan dekat kepala dia and dekat situ didapati dia punya cortex hadapan otaknya telah rosak guys. Okey, untuk pengetahuan korang, cortex hadapan itu adalah bahagian otak yang mengawal cara seseorang itu menyelesaikan masalah dan juga mengawal personalitinya. So could be ini adalah salah satu faktor di mana itu telah memberikan impact yang negatif terhadap personality Alexander Pichushkin. Jadi apabila dia telah ditangkap oleh pihak polis, pakar yang menganalisisnya mengatakan bahawa kecederaan Alexander pada otaknya boleh menjadi sebab mengapa dia kemudiannya berkembang menjadi seorang yang tidak dapat menahan dirinya daripada membunuh. Selepas belasan tahun kemudian, Alexander Pichushkin akhirnya membuat pembunuhan pertama dia pada tahun 1992, dan mangsa dia itu adalah seorang pemuda yang telah ditolak keluar dan jatuh dari tingkap sehingga dia mati. Bagaimanapun Alexander ni kan dia tidak ditahan oleh pihak polis okey, sebab menurut polis mangsa tersebut dia mati akibat membunuh diri. Yelah tu. Jadi selepas Alexander telah membuat pembunuhan pertama dia kan, dia sendiri telah mengaku yang dia berasa sangat gembira selepas dia berjaya membunuh mangsa pertamanya guys. Dan dia juga berkata, pembunuhan pertamanya itu rasanya seperti cinta yang pertama, amat sukar untuk dilupakan. Katanya, kepala banang kau mat. Tetapi sebelum tahun 2001, Alexander dia mula menjalani pembunuhan bersiri secara tetap. Sudah buat full time mat je ni Aduhai, banyak lagi kerja lain, ini juga jadi buat full time. Aku tak faham betul lah. Okey, jadi ketika dia telah disoal siasat daripada pihak berkuasa, Alexander dia mengaku dia berniat untuk membunuh seramai 64 orang. Persoalannya dekat sini, kalau aku jadi pihak polis lah, aku akan tanya dia, apa hal kau nak bunuh 64 orang kan? Gila, detail betul kau ni kan? Okay, so why dia sebut macam tu adalah sebab nombor 64 itu adalah sama dengan bilangan segi empat sama pada permukaan papan catur. Inilah dia yang aku kata keunikan si Alexander Pichushkin ni. Okay, dia ikut mat. Dan dekat sini jugalah yang membuatkan aku rasa macam amazed dengan mangkuk-mangkuk serial killer ni Okay, sebab dorang punya detail tu kadang-kadang ada yang tak boleh brain bai. Terlampau detail mat. Okey, adakah ini ada terlibat dengan apa yang terjadi terhadap kesihatan dorang ke, ataupun ada latar belakang ke, atau memang nak buat kerja dengan kemas so that mereka akan rasa puas hati? Ataupun dorang ni ada OCD. Aku pun tak tahu apa pendapat korang Okey, bila terlampau detail kan, asyik betul lah. Walaupun Alexander didapati bersalah atas pembunuhan 49 orang, dia mengaku bahawa jumlah mangsa asal sebenarnya itu jauh lebih tinggi guys, sebab dia merasakan yang dia telah memenuhi sasarannya untuk membunuh sebanyak mungkin berdasarkan petak di papan catur itu. Nampak? Member nak menang mat. Member nak menang weh. Okey?
Jam betul lah kau ni, Alexander. Tetapi bagaimanapun, si Alexander ni dia sendiri nampaknya tidak mengetahui jumlah sebenarnya orang yang telah dibunuh olehnya. Ni ada dah kemeruk, dah taksub sangat nak bunuh orang kan, sampai dia dah tak ingat berapa jumlah mangsa yang telah bunuh oleh dia, guys. Bahaya weh, serius bahaya. Disebabkan begitu ramai orang yang telah dibunuh, Alexander sendiri tidak pernah lagi mengira jumlah mangsa dia, guys. Dia juga mendakwa bahawa dia mungkin akan terus membunuh jika dia tidak ditangkap. Lagi sekali, nampak Mat? Confident melangit doh je ni. Dahsyat betul lah kau ni, Alexander. 99 betul lah confident je ni. Majoriti mangsa Alexander adalah warga emas gelandangan. Dia menemui mangsanya dengan melawat Taman Bitsevsky di Moskow. Kalau korang nak tahu, Taman Bitsevsky dekat Moskow ni kan, dia adalah satu taman yang besar tau. Okay, and dekat dalam taman tu, aku bagi gambaran sikit lah. Dekat dalam taman tu, dia ada macam, biasalah tempat orang jalan semua kan. Okay, and then dia ada banyak lah meja-meja kayu, ada kursi meja semua kan. So dekat situ, ramai orang tu akan lepak dekat situ main chess tau. And kebanyakannya ialah macam apa yang dikatakan, semuanya orang gelandangan. Okay, tetapi itu okey lagi tau. Okay, cuma dekat taman itu kan, bila orang masuk ke dalam taman tu, mereka jalan ke depan sikit, ke dalam sikit, rimbunan pokok dekat taman tu kan semakin tebal tau. Tebal ibarat macam hutan tau. So itu adalah salah satu benda lah yang membuatkan taman itu jadi macam agak seram lah orang kata. So balik-balik kepada si Alexander ni, apabila dia telah menemui sasarannya, dia kemudian akan menjemput mereka ke rumahnya untuk minum vodka bersama-sama. Orang Rusia kan, vodka tu ibarat macam orang punya air kosong lah cerita dia. Okey, jadi apabila mangsa dia tanpa rasa curiga, mereka telah menuruti pelawaannya itu, mereka kemudiannya akan minum sehingga mabuk, guys. Okey, jadi apabila mangsa dia itu tidak sadarkan diri, Alexander dia akan mengambil tukul dan juga memukul kepala mangsa sehingga mati. Dan apabila dia memukul kepala mangsa dia dengan tukul, bukan sekadar pukul sampai padam tau. Dia even akan pukul kepala mangsa dia sampai berlubang, guys. And then bila dia rasa macam tak berpuas hati dengan hanya mengambil nyawa mangsa dia, Alexander kemudian dia akan memasukkan botol vodka ke dalam lubang yang ditebuk di kepala mangsa dia. Mental, Mat. Serius, bye. Memandangkan semakin ramai orang telah dibunuh oleh Alexander kan, dia juga menjadi kurang selektif dalam memilih mangsa dia tau. Okey, pada mulanya, yes, dia hanya menyasarkan warga emas gelandangan sebagai mangsa dia. Okey, tetapi sejak dia dah macam makin rancak buat dia punya pembunuhan bersiri tu kan, dia juga telah mula untuk menyasarkan wanita dan juga kanak-kanak sebagai mangsa dia. So dekat sini aku boleh kata dia punya habit dalam membunuh orang ni kan dah semakin tak boleh dikawal tau. Okey, dan semasa dia membunuh orang-orang tua tu kan, Alexander biasanya dia akan memerangkap mereka dengan berpura-pura mengajak mereka minum bersama. Okey, tetapi untuk mangsa wanita ataupun kanak-kanak pula, dia akan menyerang mereka dengan mengejut daripada belakang. So selepas dia dah buat segala pembunuhan itu, okey, apabila dia punya keganasan itu semakin berleluasa, kawasan sekitar Taman Bitsevsky mula mendapat reputasi sebagai tempat yang berhantu. Seram lah basically maksud dia kat situ. Okey, so terdapatlah mengikut cerita yang dipercayai ramai oleh penduduk tempatan, terdapat susuk misteri yang mereka panggil sebagai maniac yang berkeliaran di taman tersebut. Itu semua refer kepada si Alexander ni lah. Mereka juga ada mengatakan yang jika ada yang berani masuk ke dalam rimbunan pokok berhampiran taman itu, maka orang itu akan hilang dan tidak akan ditemui lagi. So antara lewat 90-an dan juga tahun 2006, terdapat lebih daripada 50 orang dilaporkan hilang di kawasan itu. Susuk tubuh maniak yang dipanggil oleh penduduk tempatan itu dipercayai sebagai roh ataupun raksasa yang tidak berwajah yang suka menculik manusia. Lain macam dia punya kepercayaan tu kan. Dahsyat betul lah. Dan tiada siapa tahu siapakah sebenarnya di sebalik kehilangan mereka ini adalah manusia biasa yang ketagih untuk membunuh. Untuk Alexander ni pula kan, dia sendiri tidak pernah menimbulkan sebarang syakwa sangka orang lain, okey, disebabkan dia punya kecerdikan dia tu untuk menyembunyikan gambaran sifat psikopatnya. Secara kebiasaan pada siang hari, dia bekerja sebagai kerani di sebuah kedai runcit dan menurut keterangan daripada rakan sekerjanya, Alexander digambarkan sebagai seorang yang agak pelik tapi pendiam. Dan yes, dia ni pun dipandang sebagai seorang yang tidak berbahaya.
Namun bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Tindakan Alexander sebagai pembunuh bersiri akhirnya dibongkar. Pada mulanya dia memujuk seorang wanita yang pernah mengunjungi kedai tempat dia bekerja untuk datang ke rumah dia tau. Okey, jadi Alexander meminta wanita itu untuk menemaninya melihat kubur anjingnya di tengah-tengah hutan Taman Bivetsky. So wanita itu pun telah bersetujulah. Okey, nampak jadi macam baik kan. Okey, tetapi wanita itu dia dalam diam rasa curiga terhadap Alexander ni tau. Okey, so disebabkan itu sebelum dia pergi ke hutan untuk menemani Alexander, dia menghubungi anak dia untuk bagi tahu ke mana dia akan pergi bersama Alexander. Dan dia juga telah memberikan dia nombor telefon Alexander supaya anak dia tahu apa yang perlu dilakukan jika sesuatu yang berlaku ke atas ibu dia itu. Dan keputusan wanita itu terbukti tepat sekali guys. Tapi yang sedihnya, pada akhirnya wanita itu telah mati selepas telah dibunuh oleh Alexander dengan kaedah sama yang mengerikan. Dan selepas itu, anak dia pun segera menghubungi pihak polis apabila ibunya tidak pulang ke rumah. Dan selepas pihak polis telah mendapat laporan daripada anak wanita tersebut, mereka pun terus bergegas ke hutan tersebut dan mereka berjaya untuk menangkap Alexander, the chessboard killer. Di hadapan pihak polis, Alexander ni dia memang tak gentar sikit pun guys. Keras mat hati kau Alexander Okey, sebaliknya sambil tersenyum, dia menunjukkan diary bersama papan catur yang memaparkan rekod pembunuhan dia. Gila show off musibat ni Oi, dia boleh bangga bai. Gila betul lah. So semasa soal siasat tu, jumlah mangsa yang diakui oleh Alexander terus berubah. Pada mulanya dia mengaku bahawa dia hanya membunuh 48 orang, tetapi kemudian jumlahnya berubah menjadi 61 orang. Macam aku cakap tadi, member tak nak kalah guys. Tetapi pada akhirnya pihak polis sendiri hanya berjaya menemui 49 mayat mangsa pembunuhan Alexander. Still, walaupun bukan 64 ke 61 ke apa, tapi 48, 49 mangsa memang banyak gila guys. Kemudian pada Oktober tahun 2007, Alexander yang dibicarakan di dalam sebuah bilik kaca telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, di mana 15 tahun pertama dia akan dikurung secara bersendirian. Tetapi disebabkan kes Alexander kan yang telah mengakibatkan 48 nyawa telah diambil oleh dia, terdapat tekanan daripada orang ramai agar kerajaan Rusia mengenakan hukuman semula iaitu hukuman mati bagi jenayah yang begitu berat yang telah dilakukan oleh Alexander Pichushkin, ataupun nama samaran dia adalah The Chessboard Killer. Jadi itulah kisah Alexander Pichushkin, The Chessboard Killer. Tetapi sebelum tu aku nak bagi tahu korang lah, ini as a disclaimer lah. Sebab cerita ni kan, yang aku sampaikan kat korang ni, dia adalah dia punya simplified punya version tau. Okay, sebab cerita si Alexander ni memang panjang gila tau. Okay, dia hampir ada full explanation apa yang terjadi kepada seorang mangsa dia tau. Okay, but if like korang nak tahu the full story, korang boleh cari lah dekat internet. Memang banyak gila guys, dekat YouTube pun banyak. And tak silap aku lah, ada kot kisah ni telah diadaptasikan jadi sebagai dokumentari ataupun filem kan. Okay, and tapi aku boleh kata cerita ni memang menarik gila guys. Okay, sebabkan je lah dia punya kaedah berdasarkan chessboard tu kan, untuk dia punya siri-siri pembunuhan kan, memang mental gila guys. Okay, jadi aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ni, and aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan. But aku nak cakap thank you so much sebab tengok video aku berawal sampai habis. Thank you so much for your support. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. As always guys, never stop creating. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Please take care, stay safe. Assalamualaikum. Bye bye guys. Damn. Baik tu. Beli dekat Aeon je. Ada juga. Lemang time.